أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpahan nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Pada pagi ini kita dapat bersama bagi menyambung kuliah subuh kita seperti biasa. InsyaAllah kita cuba menghabiskan tajuk perbincangan kita pada pagi ini, iaitu berkenaan dengan dosa-dosa yang dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala pelakunya akan masuk ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum daripada itu, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kepada almarhum Al-Ustaz Haji Ismail bin Qamus, seorang pendakwah yang masyhur yang telah meninggal dunia pada jam 12.30 semalam. Kita doakan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni, merahmati dan meletakkan almarhum di kalangan para hamba Allah yang salihin dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Kawan-kawan yang dikasihi sekalian, kita masih lagi berbaki 2, 3, 4 dosa yang kita akan sambung pada pagi ini, insya-Allah. Saya ulangi sekali lagi apa yang telah kita belajar sebagai ingatan pada kita semua. Dosa-dosa yang dijamin oleh Allah pelakunya akan masuk neraka. Yang pertama ialah orang yang khianat dalam memutuskan hukuman. Yang kedua, kita mendustai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, membunuh seseorang dengan cara yang betul, mengikut hukum syarak. Yang keempat, pemakan riba. Yang kelima, pemakan harta manusia dengan cara yang tidak betul. Yang keenam, cenderung kepada kezaliman. Yang ketujuh, mengazab haiwan. Yang kelapan, perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Yang kesembilan ialah pemimpin-pemimpin yang menzalimi akan rakyatnya. Pagi ini kita mulakan dengan yang ke-10. Yang ke-10 ialah dosa bunuh diri dengan sengaja. Bunuh diri. Seseorang yang membunuh diri dia sendiri, ini di antara dosa yang besar. Sebab nyawa kita ni adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh bagi seseorang manusia nak membunuh dirinya sendiri. Contohnya seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man taradda min jabalin faqatala nafsahu fahuwa fi nari jahannama yataradda fihi khalidan mukhallidan fiha abadan." Siapa dia naik tempat yang tinggi, kemudian dia tuju, kemudian dia mati, bunuh diri lagu ni, orang ni akan masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala, dalam neraka Jahannam, kekal dalamnya buat selama-lamanya. Demikian juga orang yang meminum racun umpamanya, ataupun orang menikam diri dia dengan pisau dan sebagainya. Ini adalah di antara cara membunuh diri. Apapun tuan-tuan, nyawa kita, kita wajib memeliharanya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu." Allah Subhanahu Wa Taala kata, jangan sekali-kali kamu campakkan dirimu dalam kebinasaan. Sebab itulah segala perkara yang boleh membawa kepada kebinasaan diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tengoklah saja kita berada di musim virus corona ini ataupun COVID-19. Kenapa kerajaan buat kawalan begitu kuat? Kenapa tidak dibenarkan mengadakan perhimpunan dan sebagainya? Hanya satu matlamat sahaja, itu untuk menyelamatkan
akan nyawa-nyawa kita manusia. Jadi menjaga nyawa, hifzun nafsi, salah satu daripada maqasid syar'iyah yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk menjaga nyawa, maka kita tidak boleh buat mana-mana kerja yang boleh menyebabkan nyawa kita ni melayang. Kerana itulah tuan-tuan tengok ayat menjaga nyawa inilah yang menyebabkan banyak perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga seperti kita kata dalam masyarakat Melayu, orang Melayu ni kuat sangat isap rokok, maka kerajaan mengharamkan rokok. Kenapa kerajaan mengharamkan rokok? Sebab rokok boleh membahayakan kesihatan kita semua. Jadi kalau bahayakan kesihatan selain daripada pembaziran dan sebagainya, tetapi dia lebih bahaya lagi, dia boleh merosakkan kita punya sistem dalaman tubuh kita. Maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kita semua buat benda seperti ini. Lepas tu Tuhan kata wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan sekali-kali kamu campakkan diri kamu itu dalam kebinasaan. Jadi bunuh diri, mana-mana orang yang bunuh diri dia dengan sengaja, maka orang ni dia akan masuk neraka jahanam khalidan mukhallidan fiha abadan. Kekallah ia dalamnya buat selama-lamanya. Baik. Seterusnya ialah dosa tidak ikhlas dalam mencari ilmu. Bila kita mencari ilmu, kita kena ikhlaskan diri kita ni kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu ni tuan-tuan, perkara yang paling mahal dalam kehidupan kita. Ilmu ni pusaka para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Dan jalan bagi kita orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mencari ilmu dengan tujuan-tujuan yang baik, alhamdulillah, itu adalah satu keistimewaan. Tapi kalau kita mencari ilmu dengan tujuan kita nak menunjukkan pada orang lain untuk mencari kemasyhuran, cari glamour kata orang Kelantan, faqad ba'a bil khaybati wal khusran, maka kesudahannya dia akan mendapat kerugian. Nabi SAW bersabda, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajha Allah ta'ala la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid arfal jannati yawmal qiyamah. Rawahu Abu Dawud, hadithun sahih. Baik. Sahabat-sahabat sekalian, Nabi sebut siapa dia yang belajar ilmu, man ta'allama ilman, summa, kemudian dia belajar ini semata-mata dengan tujuan untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala, tak apa. Hak ni dia belajar semata-mata untuk mencari habuan hidup di dunia. Nak cari bahagia dunia. Orang ni kata Nabi tidak boleh hidup bau syurga Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Kita belajar ni kerana Allah. Soalan rezeki dan sebagainya tu bukan cerita kita. Tu cerita Allah Subhanahu wa taala. Saya ada satu pengalaman boleh dikongsi bersama. Ada satu orang mari jumpa saya di pejabat. Dia kata, Ustaz ada belajar Ustaz setakat mana? Setakat BA ke, Master ke, PhD? Amba kata, amba hanya setakat BA saja. Amba tak ada CJ tinggi, setakat itulah. Dalam kehidupan amba ni, amba belajar setakat BA sahaja. Tak ada nak buat hal lain-lain. Dia kata, Ustaz, kalau Ustaz ada BA, Ustaz pergi ceramah pejabat kerajaan mana pun, dia bayar Ustaz dengan harga rate BA lah. BA ni berapa sangat dia bayar Ustaz. Amba ni sedang buat master, walaupun amba tak pandai cerita, tak pandai ceramah, tapi lepas ni amba ceramah, boleh allowance amba ni mahal pada allowance Ustaz. Amba kata, tak apalah, ambil kau entar lah. Ana ada pitih banyak dah, nak makan tak habis dah, kata. Bukan amba kaya dah, bukan nak makan semulut amba tu. Taklah kata, siapa kau tahap kena jual gitu mau lalu. Mengaji itu bagus, belajar tu bagus. Tapi kalau kita belajar, tujuan kita nak mendapatkan habuan dunia, itu tidak bagus. Itu tidak bagus. Orang lagi ni, kalau ikut hadis Nabi semata-mata kerana dunia ni tuan-tuan semua, lam yajid arfal jannah.
dia tak boleh hidup bau syurga Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Sebab tu kita belajar ilmu, ialah kita belajar ni kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki kita di mana-mana pun alhamdulillah. Walaupun saya hanya sekadar BA, tubuh saya ni sihat walafiat, makan pun lalu, alhamdulillah boleh hidup serupa dengan orang ramai. Jadi tuan-tuan semua, soal rezeki cerita lain, soal ilmu cerita lain. Darjat manusia ni, tuan-tuan semua, rezeki orang ni berbeza-beza ya. Rezeki ni ada orang lagu tu, ada orang lagu ni. Mari saya pergi satu tempat kemarin, naik motorbot sungai dengan satu orang hamba Allah. Satu orang hamba Allah ni tuan-tuan, dia kata, hamba ustaz, hamba di antara cara hamba cari duit ialah apa dia ni, hamba cari duit ni ialah seperti hamba jualnya air hujan. Dia jual air hujan, Masya Allah. Dia buat tak ada air hujan, dia beli mesin napis, dan dia ni jual air hujan tu sebotol. Sebotol lebih kurang 2 kilo air, lebih kurang 2 liter tu tuan-tuan semua, ya, botol besar tu mineral tu, dia jual dengan 10 riyal. Dia kata boleh lah setahun mau jual lebih kurang 900,000 sejuta tu, boleh lah dia kata ustaz. Tak banyak kata cuma tu, tapi jual air hujan ya. Maknanya dia ngaji tak tinggi mana pun tuan-tuan semua, tapi soalan rezeki. Sebab itulah kita belajar tuan-tuan semua kerana Allah, rezeki di mana-mana Allah Subhanahu Wa Taala akan beri kepada kita semua. Tak payahlah kita belajar nak mencari glamour, nak mencari kemasyhuran. Kita belajar kerana Allah untuk mengajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Ta'ala akan bagi balasan kepada kita semua. Jadi betulkan niat anda apabila anda mempelajari sesuatu ilmu. Walaupun anda belajar ilmu keduniaan. Belajar ilmu keduniaan, kita bantu orang, kita mendapat rezeki daripada, kita bantu orang lain boleh bina kehidupan mereka. Alhamdulillah. Saya dalam masalah ilmu ni tuan-tuan semua, saya tertarik dengan satu klip video. Tuan-tuan semua boleh tengok dalam YouTube ya. Tuan-tuan tekan di situ, nama dia Aznan Lelo. Saya suka tengok klip video dia. Aznan Lelo, A-Z-N-A-N kemudian L-E-L-O. Aznan Lelo ni satu orang profesor di Medan, Sumatera. Aznan Lelo ni dia belajar, Masya Allah, asalnya budak miskin, dia belajar akhirnya dia menjadi kaya. Tapi dia punya keikhlasan yang tinggi. Antara keistimewaan Profesor Dr. Aznan Lelo ni ialah dia buka satu klinik, satu pusat rawatan, hospital lah kalau kita, klinik. Pelanggan dia sehari di antara 30 hingga 150. Boleh tengok klip video dia. Tapi istimewa dia ni tuan-tuan, dia pelanggan dia buat bayaran kepada dia dengan letak duit dalam envelope. Ambil sapu surat, letak duit dalam tu. Berapa awak nak bagi? Bukan bagi kepada dia, pergi letak atas meja begitu sahaja. Dia letak atas meja begitu sahaja tuan-tuan. Itulah yang dia buat semenjak daripada puluhan tahun yang lalu. Kemudian bila orang tanya dia, kenapa Profesor Doktor buat macam ni? Dia kata, saya belajar dari guru saya beberapa perkara. Yang pertama dia kata, kalau orang mari nak berubat dengan kita, kita tak boleh ambil duit. Tapi kalau orang bagi, kita ambil. Kalau jual ubat lain, tapi khidmat pre-consultant dia. Yang kedua dia kata, kalau orang datang minta nasihat dengan kita, tak boleh ambil duit. Kalau orang bagi, tak apa. Kita nak letakkan harga, tak boleh. Dan yang ketiga, kalau kita orang nak belajar dengan kita, kita tak boleh letak harga duit. Orang bagi duit, kita ambil, tidak menjadi masalah. Yang orang bagi, kita ambil, tidak menjadi masalah. Tapi kalau kita nak letak harga, jumpa saya kena bayar sekian, maka tu dia kata benda tidak boleh. Sebab benda ni benda khidmat. Jadi orang lain kata kat dia, macam mana profesor nak hidup, nak sara pekerja profesor dan sebagainya. Dia kata, alhamdulillah, saya dengan apa yang saya buat begini, saya boleh tanggung saya punya staff-staff saya dan sebagainya. Tuan-tuan tengok sendirilah dalam lepas ceramah saya, tuan-tuan tekan dalam YouTube, cari Aznan Lelo, L-E-L-O. Tengok bicara dia selama 14 minit. Durasi selama 14 minit yang amat-amat mencuit hati tuan-tuan tentang keikhlasan seorang profesor di zaman kita ni, tapi di negara jiran kita Indonesia, yang berkhidmat
kepada masyarakat dengan begitu ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya sebagai satu contoh. Zaman Nabi, zaman dulu, ramai lagi tuan-tuan sekalian yang buat kerja-kerja gini. Cuma nak suruh tengoknya, orang yang setaraf dengan kita, sebangsa dengan kita, serumpun dengan kita, buat kerja dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi hidup dia lebih senang daripada kita sekalian. Sebab itulah saya kata tadi bahawa mencari ilmu kena kerana Allah. Kalau kita tidak mencari ilmu kerana Allah, Allah Subhanahu wa taala haramkan daripada kita hidup bau syurga Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat kelak. Kemudian seterusnya di antara dosa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala nerakanya ialah, ya betul Cik Zaidi, Muhammad Zaidi Janah Aznan Lelo, betul ya. Lepas ni Cik Zaidi boleh tengok dalam YouTube. Baik. Kemudian di antara dosa pelakunya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk neraka ialah orang yang menggunakan bekas emas dan perak sebagai bekas untuk minum dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala mengharuskan bagi kita perkara-perkara yang baik. Allah Subhanahu wa taala menjadikan segala sesuatu yang ada di atas dunia ini adalah istimewa untuk kita. Maka harus kita minum dalam bekas-bekas yang suci. Tuan-tuan nak minum dalam bekas-bekas yang suci dan sebagainya, itu tuntutan agama. Ada dua jenis bekas saja tuan-tuan, tak boleh kita guna untuk buat minum. Pertama ialah aniyatuz zahab. Itu bekas yang dibuat daripada emas, dan yang kedua bekas yang dibuat daripada perak. Emas dan perak ini kita tak boleh guna untuk buat minum. Walau buat makan, buat minum, pinggan emas, gelas daripada emas, ini tidak dibenarkan oleh syarak, walaupun kepada orang perempuan. Ingat baik-baik. Walaupun kepada orang perempuan, tak boleh nak buat bekas makan, tak boleh nak buat bekas minum. Orang perempuan dia boleh guna emas, ya, dia boleh guna bekas emas, dia boleh guna emas untuk perhiasan. Dia buat cincin, boleh. Dia buat rantai, boleh. Dia buat gelang, boleh. Dia buat subang telinga, boleh. Dia buat gelang kaki, boleh. Yang dia buat semua ni boleh belaka. Yang tak bolehnya ialah kita guna sebagai bekas untuk makan, untuk minum, sebagai pen untuk menulis. Itu tidak dibolehkan. Walaupun siapa kita, tak dibolehkan. Tuan-tuan kena faham masalah ni ya. Ada orang pertikai, dia kata, ustaz, orang laki-laki tak boleh pakai emas. Dia kata permata cincin lebih mahal daripada emas. Ada seorang jemaah yang salat dengan saya di masjid, dia punya cincin dia RM80,000. Cincin zamrud dia tu harganya RM80,000. Dia tunjuk kat saya. Saya kata, alhamdulillah lah, permatanya comel lah, RM80,000. Tapi saya kata kat dia, kenapa ni ikat dengan emas? Dia bila cincin ni tuan-tuan, atasnya ada permata zamrud. Jadi permata zamrud ni tuan-tuan, nak suruh dia kemas, dia kena buat kuku dia tu menggunakan emas. Saya kata emas ni tak boleh digunakan. Kita orang jatah tak boleh guna emas. Dia tanya apa? Dosa kau ustaz? Maka kata bukan sekat dosa, haram kita guna emas. Kata kenapa tu apa ni Pak Cik ikat dengan emas di sini? Saya ikat dengan emas ni ustaz sebab nak suruh dia kemas. Kalau perak ni dia keras sikit, emas tu akan longgar. Kalau ikat dengan emas ni dia lembut, kita boleh bentuk dia, dia kemas jadi mata. Apa kata lembut tak lembut ke? Emas ni diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang laki-laki. Orang perempuan dia boleh guna emas untuk perhiasan, tapi tak boleh guna untuk kemewahan. Nak guna pinggan emas, nak guna gelas emas, semuanya tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, "Alladhi yashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah innama yujarjiru fi jawfihi nar jahannam." Rawahu Ibnu Hibban, hadithun sahih. Nabi kata, mana-mana orang yang minum dalam bekas yang dibuat daripada emas dan juga perak, sesungguhnya air yang dia minum ini menggelegak dalam perut dia, dan dia akan dibakar dalam neraka Jahanam. Balik cerita, saya tertinggal poin tadi.
apabila dia cincin yang mahal ni tuan-tuan boleh pakai, kenapa emas yang murah dari cincin tak boleh pakai? Jawapan dia mudah saja. Hanya jauhari yang kenal mak nikam. Jadi kalau orang miskin, dia tengok emas, mesti dia kenal. Tapi kalau tengok permata, tidak ada orang tahu berapa harga permata. Nah, contoh saya sendiri tak minat kepada batu permata. Ada orang bagi saya di Chiang Mai, Chiang Rai, di Mesai, di Thailand, kat Burma sana. Kawasan ni jual batu permata. Kedai-kedai permata. Orang ni beli 3 butir mata, orang ni beli 4 butir. Ustaz ni comel lah mata, dia kata. Hama kata mata ni comel mana? Dia kata ada, ustaz tengok mata ni ada gewer dalam. Hama kata kalau hama gewer ni tena lah. Bukannya air cicing itu. Bukan sebab bukan dunia saya. Saya kalau buku 300 putih saya perlu, saya beli kalau buku. Pasal itu bidang saya. Dan ceritanya bahawa emas ni orang semua kenal. Tapi kalau batu permata tak semua orang ni kenal tuan-tuan. Jadi bekas dibuat daripada emas, dibuat daripada perak, tak boleh kita nak buat makan. Bekas makan, tak boleh kita buat bekas minum. Tak boleh kita gunakan sebagai pen, alat untuk menulis. Ini pun tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja benda melibatkan emas. Lebih-lebih lagi orang laki-laki seperti kita. Orang laki-laki ni cincin emas tak boleh. Cincin suasa pun tidak boleh. Suasa dalam bahasa Kelantan orang panggil tosa. Tosa-tosa ni ialah campuran di antara emas dengan tembaga. Lepas tu lagi di kedai tempat orang buat cincin, apakala dia bakar cincin tuasa ni tuan-tuan, suasa ni, dia kata ubik mah warna ni, temaga warna ni. Dia kata ubik tempat yang berasingan. Dia boleh asing di antara mah dengan temaga tadi. Maka bila boleh asing, hukumnya tidak dibolehkan oleh agama kita nak pakai. Jadi kita orang laki-laki lebih-lebih lagi kita kena warak lah ya. Jadi hadis Nabi pertama tadi Nabi kata, mana-mana orang yang minum dalam bekas emas dan juga perak, senya air yang dia minum ini akan mendidih dalam perut dia dan dibakar dalam neraka jahanam. Dalam hadis yang lain disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahumallahu tabaraka wa ta'ala, alladhi yashrabu fi ina'il fiddah innama yujarjiru fi batnihi naru jahannam. Mana-mana orang yang minum dalam bekas emas dan perak ini, senya air itu akan turun mendidih dalam perutnya dalam neraka jahanam. Jadi kawan-kawan semua, ini tidak dibenarkan oleh agama. Jadi kita kena beringat menggunakan bekas emas dan perak. Kesimpulannya untuk emas dan perak begini. Pertama, kita orang laki-laki diharamkan kita pakai emas dan boleh kita pakai perak. Yang kedua, orang perempuan dia boleh pakai emas. Namun demikian, laki-laki dan perempuan tidak boleh menggunakan bekas-bekas yang dibuat daripada emas dan perak sebagai bekas untuk mereka gunakan, buat mereka ni minum, buat mereka ni pen untuk menulis, bekas untuk minum dan sebagainya, pinggan untuk makan. Ini semua tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan semua, makan ni asal kau kenyang. Dalam purung pun kita makan. Jangan kecil mula kita buat surau kapur kita makan. Dalam purung gelah tak kisah. Yang pentingnya adalah minuman dan juga makanan. Itu yang paling mustahak. Daripada kita didenda oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka Allah sebab gunakan emas dan perak, lebih baiklah kita gunakan perkara-perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pinggan plastik pun tak apa tuan-tuan, asal kita kenyang dan kita boleh menikmati hidup kita ni dengan selamat, sihat dan juga walafiat insya-Allah taala. Kemudian seterusnya di antara dosa yang diharamkan Allah, dosa yang Tuhan janji pelakunya masuk neraka akhir sekali pada hari ini ialah menamatkan bahagian ni. Dosa-dosa ini ialah sifat al-kibru. Al-kibru artinya kita ni besar diri, kita ni ego, kita ni hagah. Ego, hagah ni tuan-tuan semua, ini satu sifat yang tidak dibenarkan oleh Allah. Kita besarkan diri kita serta kita menghina orang lain.
Tengok kawan ni hebat. Demo setara mana sangat. Dia tuan-tuan semua, kita jangan menghina orang lain. Kalau kita mengangkat diri kita ni besar dan kita di masa yang sama kita memperkecilkan, menghina orang lain, kita termasuk dalam golongan orang-orang yang disifatkan dengan sifat ego, sifat agah. Allah Subhanahu wa taala menegah kita semua daripada menjadi orang yang mutakabbirin. Sebaliknya, mutakabbiri kita berarti kita orang besar diri. Sebaliknya kita kena mengiktiraf akan hak-hak orang lain. Tuan-tuan dikasihi sekalian, setiap daripada kita ni semuanya ada keistimewaan, ada kelebihan. Demo lebih sini, kawan kurang sini. Kawan lebih sini, demo kurang sini. Macam demo dengan bini demo. Demo tak boleh nak agah demo dengan isteri demo. Isteri demo lebih di sini, kurangnya di sini. Demo pula lebih di sini, kurangnya di sini. Itu je kehidupan kita. Jangan nampak kita ada pangkat sikit, kita ada harta sikit, ambo ni lebih belaka. Dah ada tempat kurang demo. Demo sakit betih ke cari tukang urut, contohnya lah ya. Demo sakit betih, cari tukang urut. Demo duduk sunyi mencari kawan. Itu kekurangan-kekurangan dia Tuhan buat pada tiap-tiap kita manusia. Jadi kita manusia ni tuan-tuan, masing-masing puak-puak kita ni kurang pun ada, lebih pun ada. Jadi kenapa kita nak berasa ego? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang mutawadhi'. Laki-laki yang mutawadhi', yang merendah diri adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun baginda seorang yang begitu hebat peribadinya, begitu tinggi darjatnya tuan-tuan sekalian, tetapi baginda seorang yang begitu merendah diri. Sebab tu Nabi kata, orang yang merendah diri dia akan berbahagia. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuba liman tawadha'a fi ghairi maskanatin wa anfaqa malan jama'ahu fi ghairi ma'siyatin wa rahima ahli dhulli wal maskanati wa khalata ahlal fiqhi wal hikmah. Berbahagia orang yang merendah diri bukan kerana kemiskinan. Dia merendah diri ini bukan sebab dia miskin, tapi dia kaya, cuma dia merendah diri. Alhamdulillah, ini orang yang bahagia. Berbahagia juga orang yang belanjakan harta yang dia kumpulkan bukan pada jalan maksiat. Ada duit banyak tapi tak alirkan duit untuk buat maksiat. Itu orang yang bahagia. Samalah tuan-tuan sekalian dengan apa-apa pun maknanya kita nak sebut di sini, berbahagialah orang yang merendah diri, maka rugilah mana-mana orang yang membesarkan diri. Dalam hadis yang lain Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa man takabbara wada'ahu Allah. Siapa dia yang meninggikan dirinya, menyombong dirinya, dia akan dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan kedudukannya. Kita ambil senang ya tuan-tuan semua. Hamba lah dalam hidup hamba ni mudah saja sipir hamba. Kalau hamba tengok orang tu agah, hamba tak pergi dulu lagi. Kita pun nak agah pun saya dengan orang agah. Kita makan dengan piti kita guna kereta buruk pun kereta kita, rumah kecil pun rumah kita. Tak perlu kita nak saya dengan orang yang agah. Sebab tu kita nak agah dengan orang ni tak boleh tuan-tuan semua dah. Nabi kita ada, kalau kita agah dengan orang, kita akan dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mencela sifat agah ni, Nabi kata, orang-orang yang ego agah ni tuan-tuan, pada hari akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala kumpulkan ia dalam bentuk amsal az-zarri, yakni dalam bentuk seperti seekor semut yang kecil, dipijak dipenyek oleh semua orang. Pasal apa? Dia ni ego atas dunia, akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala hinakan dia di tempat yang paling hina. Jadi tuan-tuan semua, jangan sekali-kali kita bersifat ego dengan orang lain. Dalilnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yahki 'anillahi jalla wa ala. Pada satu hadis yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dihikayatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis kursi, al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari. Tuhan kata, sombong itu adalah pakaianku, ridai, rida yang terpakai di bahu, wal 'azamatu izari, keagungan itu adalah sarungku. Seolah-olahnya begitu ya. Faman naza'ani fi wahidatin minhuma,
Siapa yang dia ambil sifat ego, sifat besarkan diri tadi, letak di tubuh dia. Dia ambil sifat ego, sifat gapo, letak di tubuh dia. Dia cabut daripada Allah. Seolah-olahnya dia ambil hak Allah Subhanahu Wa Taala, dia cabut daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dia pakai letak ke dia, tuan-tuan semua. Ambil ke dia. Qazaftuhu finnar, maka aku akan campurkan ia ke dalam neraka aku, kata Allah. Mana-mana orang yang ambil sifat ego ni, sifat agah ni, dia ambil letak di diri dia, maka Tuhan kata qazaftuhu finnar, maka aku akan campurkan ia ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat baik-baik, jangan sekali-kali kita bersifat ego, kita bersifat sombong. Kalau kita nak jelaskan di sini sikit lagi bab sombong ni, tuan-tuan sekalian, Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitabnya Riyadhus Salihin, himpunan kepada taman-taman orang-orang yang salihin, dihimpunkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu tabaraka wa taala, dia bagi sedikit dhabit, sedikit penanda aras kepada kita semua, apakah dia ukuran kita nak kata orang ni ego ataupun tidak ego. Mudah saja. Dia kata begini, apabila kita tengok kepada seseorang, kita rasa kita lebih hebat daripada dia, itu tandanya kamu orang yang tinggi diri. Apabila kamu lihat kepada seseorang, kamu rasa orang itu lebih hebat daripada kamu, maka kamu adalah orang yang merendah diri. Mari yang pergi ke Nicola Cry, Kampung Mambung, adalah saja pakat kawan-kawan bagi hantar sedikit bantuan Ramadan kepada rakan-rakan kita yang berada di kampung pinggiran sungai. Mereka kata di atas darat ni habis semua rawat pergi dah. Kita pergi sungai pula. Kita pergilah ke Kampung Mambung dan kampung-kampung sekitar lah. Kita nak royaknya, kita tengok, kita rasa kita ni hebat. Tapi dia babuk tu hebat lagi. Macam mana hebat dia babuk? Dia cekal daripada kecil sampai umur dekat 50. Bekerja, hidup dia atas air. Kerja dia bawa buk, akak barang, turun barang, mencari rezeki. Dia mencari rezeki dengan bawa motorbot. Tuan-tuan semua, hamba kata, kalau kita tak berani dengan air dalam begini, air mari dalam, lebih kurang 30 kaki, merasa adalah air tu. Tapi nak royak ceritanya, hebatnya dia ni boleh cari rezeki hidup lagu tu. Siapa di kampung sana, hamba tengok ada orang tua, ada orang-orang muda, hebatnya mereka boleh hidup tanpa talian telefon. Hamba kata lain telefon ada ke dekat sini. Dia kata nak kecek telefon, bolehlah sikit-sikit cari-cari tok dinding rumah tu, dia boleh keceklah telefon. Nak WhatsApp molek, kena pergi cari bukit, naik bukit tinggi, ada tempat-tempat tertentu, barulah kita dapat lain untuk kita WhatsApp. Maknanya tuan-tuan semua, dia jiwa dia hebat, boleh hidup tanpa teknologi. Dengan WhatsApp ni tak ada, dengan gapo dia, tuan-tuan semua, dia boleh hidup. Kalau puak-puak kita ni, hamba dengan tuan-tuan ni, tak ada lain. Tak ada lain loading slow sikit lah tuan-tuan semua. Kita menyopoh apalah syarikat telekomunikasi hok lagu ni lain tak jadi. Pasal apa? Sebab jiwa kita lemah. Orang lain ni jiwa dia kuat. Pertama kata, kuat dan lemah ni tiap-tiap orang dia ada. Jangan pandang lemah kepada orang kerana kita lebih daripada mereka. Jangan anggap kita lebih daripada mereka. Ini tuan-tuan, segala-galanya kita lebih. Itu satu kesilapan. Kalau kita ada perangai macam ni, kita ni orang yang ego. Kalau kita orang ego, apa dia? Kesudahan kita, qazaftuhu finnar, kata Allah, aku akan campurkan ia dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi kesimpulannya ialah, saya ulangi sekali lagi, ada beberapa jenis dosa yang dilakukan oleh manusia yang Tuhan janjikan dia masuk neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dia? Saya ulangi kesimpulannya. Pertama, orang yang zalim dalam menjatuhkan hukuman, para hakim. Yang kedua, mendustai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contohnya, Nabi tak kata, dia kata hadis ni Nabi kata. Hadis maudhu' contohnya. Yang ketiga, bunuh orang bukan dengan sebab yang betul dari segi syariat. Nombor tiga,
Nombor 4 ialah pemakan riba. Ini panjang saya syarahkan ya. Nombor 5 adalah pemakan harta anak-anak, pemakan harta orang lain dengan cara yang tidak betul. Nombor 5. Nombor 6 ialah kita bersekongkol dengan orang-orang yang zalim, wakanak kepada orang. Nombor 7, mengazab haiwan. Nombor 8, perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Saya syarahkan dulu, pakaian ketat dan pakaian yang nampak kulit dan sebagainya. Nombor 9 ialah pemimpin yang zalim, menzalimi akan rakyatnya. Nombor 10 ialah dosa bunuh diri. Nombor 11 ialah tidak ikhlas dalam mencari ilmu. Nombor 12, makan dan minum menggunakan bekas yang dibuat daripada emas dan perak. Dan nombor 13 adalah sikap ego, sikap besar diri, sikap takabur. Ketiga-13 pelaku-pelaku ini sabit dengan ayat Al-Quran, sabit dengan hadis-hadis yang sahih bahawa orang yang bersifat macam ni dia akan dibakar dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lindungi saya dan tuan-tuan serta kaum keluarga kita semua daripada kita disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, tersambung sedikit lagi perbincangan kita, tajuk yang baru. Orang yang terakhir sekali selamat daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita masih lagi dalam bab neraka. Barangkali tak banyak dah bab neraka ni. Orang yang terakhir sekali masuk selamat daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kita, menceritakan kejadian-kejadian kepada kita berkenaan dengan hari kiamat. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila dia baca cerita-cerita macam ni, hadis-hadis macam ni, dia akan makin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan buat benda-benda yang baik. Di antara ceritanya ialah hadis berkenaan dengan orang yang akhir sekali akan selamat daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala, seperti hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Hadisnya panjang sedikit tapi kita cuba habiskan insya-Allah. Qala unasun ya Rasulullah hal nara rabbana yaumal qiyamah. Berkatalah orang ramai, wahai Rasulullah, adakah kita akan melihat Tuhan kita pada hari kiamat? Rasulullah, nanti kita pergi hari kiamat kita boleh tengok tak Tuhan kita? Faqala hal tudarruna fi syamsi laisa dunaha sahabun. Adakah akan memudaratkan kamu? Ya. Kalau kamu tengok matahari walaupun dengan tidak ada awan. Qalu la ya Rasulullah. Kata Nabi, kata sahabat, tidak wahai Rasulullah. Qala, adakah mudarat di malam bulan purnama untuk kamu melihat bulan purnama? Jawapan sahabat Nabi, tidak. Kata Nabi, fa innakum tarawnahu yaumal qiyamati kadzalik. Dan kamu akan melihat Allah Subhanahu wa taala seperti itu pada hari kiamat kelak. Jadi sabit daripada nas Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa di hari akhirat kelak kita boleh melihat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan boleh baca firman Allah taala dalam surah Al-Qiyamah. Qauluhu ta'ala kalla bal tuhibbuna al-ajilata wa tadharuna al-akhirah wujuhun yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah. Wujuhun yawma idzin nadhirah. Pada hari akhirat kelak ada beberapa wajah manusia yang nadhiratun, yang cerah, berseri wajahnya. Pasal apa? Ila rabbiha nadhirah, sebab mereka boleh melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Tuhan guna isim fa'il. Wujuhun yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhiratun. Sentiasalah ia melihat akan wajah akan Tuhannya pada hari kiamat kelak. Nah, baik. Yajma'ullahu an-nasa fayaqul. Akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala kumpulkan manusia. Lalu Allah Taala kata, siapa yang menyembah sesuatu falyatba'hu, maka ikutlah apa yang dia sembah. Ada orang sembah matahari, ikut matahari. Ada orang sembah bulan, ikut bulan. Ada orang sembah syaitan, ikut syaitan.
maka tinggallah tuan-tuan sekalian akan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini yang padanya ada orang-orang yang munafik. Dalam kalangan umat Islam ni ada orang yang menyamar menjadi orang yang munafik, walaupun dia ni tuan-tuan semua tak semayanya di belakang Nabi, hidup di kota Madinah seperti Nabi dan sebagainya, tetapi hatinya kafir dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti mana Abdullah bin Ubay bin Salul, ia terkenal dengan sejarah sebagai seorang yang menjadi bapa ataupun ketua kepada sekalian puak-puak munafikin. Ada orang bekir tanya hamba, dia kata, "Ustaz, bapa Rasulullah tak bunuh Abdullah bin Ubay bin Salul sedangkan dia ni kafir?" Sebab dia munafik. Munafik sini pasal dianya dalam perut dia tu kafir, cuma di luar dia menzahirkan Islam. Jadi dia seorang yang munafik. Kenapa Nabi tak bunuh orang munafik macam ni? Kata orang tu kepada hamba, kata mudah saja. Siapa dia tahu dia tu kafir? Malaikat Rasulullah yang tahu. Orang lain semua tak tahu belaka. Jadi kalau orang lain tak tahu, Rasulullah yang tahu. Tiba-tiba Rasulullah pergi bunuh dia, nanti orang akan kata bahawa Muhammadun yaqtulu ashabah. Muhammad akan bunuh kawan dia. Jangan berkawan dengan Muhammad tu. Akan bunuh kawan dia walaupun kawan dia tu semaya di belakang dia. Itu bukan cara kita. Maslahat syariah bukan macam tu, kawan-kawan sekalian. Baik. Kemudian lepas ada di kalangan umat Nabi ini orang munafik, fayatihimullahu fi ghairi surati allati ya'rifunah. Fayaqulu ana rabbukum, maka Tuhan tunjukkan pada mereka rupanya. Dia kata ni bukan Tuhan aku. Sebab apa? Sebab dia ni seorang yang munafik, dia tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kami kenal, dia kata macam mana Tuhan kami ni? Pasal orang munafik dia ada agama dia sendiri, agama dia bukan agama Islam, mungkin dia agama Yahudi dan sebagainya. Kemudian Tuhan mari dengan rupa yang fi suratil lati ya'rifun, rupa yang dia kenali. Fayaqulu ana rabbukum, aku Tuhan kamu. Fayaquluna anta rabbuna, engkau Tuhan kami. Fayattabi'unahu, maka dia pun ikutlah. Wa yudrabu jisru jahannam, maka dia pun melalui di atas kemudian marilah titiya siratal mustaqim. Bila mari titiya sirat ni tuan-tuan semua, maka pakat lalu titiya siratal mustaqim. Bila kita niti atas titiya siratal mustaqim, pada hari akhirat puak-puak Nabi berdoa, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkanlah. Dan di tepi titiya sirat yang telah kita belajar dulu, adanya penyakut-penyakut yang berduri seperti pokok duri sa'dan. Jadi duri sa'dan tuan-tuan semua saya terjemahkan pada bab bahagian sirat dahulu. Cuma dengan penyakutnya, berapa besarnya dan sebagainya, hanya Allah yang maha mengetahui. Jadi orang ni tuan-tuan semua, ada orang yang bila meniti titiya siratal mustaqim, ada orang yang selamat dan juga ada orang yang tidak selamat. Yang selamat tu walhamdulillah, yang tidak selamat tu masya Allah. Bila orang meniti ni kafir, minhum al-mubaqu bi'amalihi, ada orang yang rugi dengan amalan dia, yakni dia orang yang rugi. Ada orang yang gugur masuk neraka Allah Subhanahu wa taala bila dia meniti. Kemudian ada juga orang yang meniti dengan perlahan, kemudian dia akan selamat. Sehinggalah apabila Allah Subhanahu wa taala selesai hukum di antara semua hamba-hambanya, dan Allah Ta'ala inginkan mengeluarkan daripada neraka siapa sahaja yang Tuhan nak bawa keluar. Kita doakan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala syafaatkan kita semua umat Islam, ya. Mimman kana yashhadu an la ilaha illallah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan bawa keluar daripada api neraka mana-mana manusia yang mengucapkan kalimah asyhadu an la ilaha illallah. Mana-mana orang yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Orang yang berkata, orang rajin buat amal masuk syurga, orang yang mengucap saja tahu amal pun akhirnya boleh syurga. Beza mana syurga kita dengan dia, beza mana, sama-sama syurga belaka. Super hotel lah tuan-tuan. Orang duduk hotel yang kelas mahal tinggi-tinggi, nu mewah lagi. Orang duduk rumah tu panggil nama dia hotel pun ekor pun tak ada. Gitulah tuan-tuan semua dah. Orang duduk hotel mahal ni kan, dengan pelayannya mari macam-macam lah, duduk di suite mewah, bayar begitu mau lalu. Macam hotel di Burj Dubai.
Hotel yang mewah tuan-tuan semua. Nak naik pun tak berani kita. Ada orang minta saya pergi, dia kata nak masuk saja melawat, dia kena bayar $200. Nak tengok saja tu $100. So kena duduk tuan-tuan semua. Tidur malam alik ni, bangun pagi esok duduk alik ni. Bangun ni tu boleh musing setekak dia tu. Masya Allah. Hotel juga. Hotel kelas bintang-bintang. Tinggi lah kata. Orang lain kelas bawah. Orang yang akhir masuk syurga. Bolehlah syurga cara dia. Tuan-tuan hak juru. Boleh syurga cara tuan-tuan. Lalu Allah Ta'ala perintahkan para malaikat supaya waktu bi orang ni. Wahai malaikatku. Waktu bi fulan dibuni fulan daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila waktu bik ni daripada mana malaikat ni kenal tuan-tuan semua? Faya'rifunahum bi'alamati atharis sujud. Malaikat mengenali orang-orang ini daripada kesan-kesan sujud. Ni lebihnya kita orang Islam. Nah, kesan-kesan kita ni sujud pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ambil air semaya, kita sujud, kita semaya. Dia berkata kesan sujud. Hamba tak ada ustaz ni, tak ada butir dua. Dia setengah orang dia kan. Nyegah arwana tu semua. Naik butir merah. Tak apa kau nampak sini. Bukan maksud dia kesan lagi tu. Kesan ni malaikat lebih kenal lah. Allah lebih tahu dah tuan-tuan semua. Dia rajin buat ibadat kepada Allah Ta'ala ni. Wajah dia berseri-seri. Walaupun kulit dia hitam. Orang malah buat ibadat pada Allah Ta'ala ni tuan-tuan. Air seri dia tak ada. Walaupun kulit putih, air muka tu gelak-gelemak. Pasal apa? Sebab dia ni bukan orang yang rajin buat amal ibadat pada Allah Ta'ala. Alhamdulillah di bulan puasa pergi kedai masa musim bazar Ramadan dulu-dulu lah. Tahun ni tak boleh bazar Ramadan. Bila kita pergi kedai nak beli kuih petang ni kan, nak beli kuih kedai tamu tengok orang jual. Kalau wajah dia nampak cerah semaya amo beli. Kalau nampak gelak sikit amo tak beli. Tapi amo tak tanya, lah makan tanya demo semaya ke tak weh? Ajak nak beli akak, beli 2 butir. Hanya kata ke orang lah kita ni. Tapi kita perhati wajah orang. Kalau orang nampak wajah cerah gini, ini tanda dia orang yang semaya. Kalau orang ni wajah keruh, tuan-tuan semua, walaupun kulit dia putih, itu tandanya orang tidak semaya. Baik. Para malaikat mengenali hamba ini melalui kesan dia sujud. Wa harramallahu 'alan nari an ta'kula min ibni Adam athara sujud. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada api neraka daripada memakan kesan-kesan sujud pada wajah anak Adam ini. Fayukhrijunahu, maka malaikat pun ambil waktu bilah orang ni qadim tuhishu, di mana hamba Allah ini tuan-tuan semua sudah pun terbakar kulit dia. Pasal apa terbakar? Sebab dia masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Malaikat ambil dengan izin daripada Allah waktu bik dia. Fayusabbu alaihim ma'an yuqalu la, kemudian dituangkan kepada mereka itu ma'un, dituangkan air kepada orang yang melecur tak ditubik neraka ni, yuqalu lahu ma'ul hayah, dikatakan air ni nama dia air kehidupan. Ma'ul hayah, air kehidupan. Fayambutuna nabatal habbati fi hamilis saili, maka tumbuhlah kulit orang ni seperti mana tumbuhnya pokok-pokok di tepi-tepi wadi, tepi-tepi sungai. Kan pokok ni tuan-tuan, pokok tepi sungai ni dia subur. Maka begitu jugalah apabila air kehidupan ini mengenai kulit orang yang dibawa keluar daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala tadi, maka kulit dia tumbuh seperti mana tumbuhnya tumbuh-tumbuhan di tepi sungai ataupun tepi lembah-lembah tadi. Wa yabqa rajulun muqbilun biwajhihi 'alan nari, dan orang ni tuan-tuan kekalah diri dia ni, masih lagi berbaki diri dia ni sedang melihat kepada neraka tadi. Dia tengok tubik pada neraka, tapi tuan-tuan semua dia masih tengok pada api neraka. Fayaqulu, dia pun katalah, ya Rabbi qad qashabani rihuha wa ahraqani zakauha fasrif wajhi 'anin nar. Dia berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, kata orang yang tubik pada neraka tadi. Dia kata telah menyakiti aku, telah menyiksa aku akan api ini, akan maraknya api ini telah menyiksakan aku, maka aku takut ya Allah. Oleh yang demikian Tuhan, fasrif wajhi 'anin nar,
palingkanlah muka aku ini ya Allah daripada melihat api neraka. Ya Allah, aku tak tengok dah neraka ni Tuhan, amat menyakitkan, amat menyiksakan dan sebagainya. Fala yazalu yad'u Allah, dia sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulu la'allaka in a'taituka an tas'alani ghairah. Tuhan kata pada dia, boleh jadi kamu ni, kalau aku bagi kepada kamu apa yang kamu minta, adakah kamu akan minta lagi dengan aku hak lain-lain? Kalau kamu hak mu minta ni lagu mana? Mu nak minta lagi ke dah aku hak lain ni? Fayaqulu la wa izzatuka la as'aluka ghairah. Dia kata apa? Ya Allah, ya Tuhanku, aku tak akan minta dah denganmu ya Allah. Mu waktu bi aku pada neraka, mu palingkan wajah aku daripada neraka. Aku tak si tengok api neraka ya Allah. Tuhan kata ke dia, kalau aku terimalah permintaanmu ni, adakah mu ni akan minta hak lain? Dia kata tidak ya Allah, aku tak akan minta dah ya Allah ya Tuhanku. Cukuplah setakat ni. Dia berjanji dengan Allah. Fayusrifu wajhahu 'anil nar, maka dipalingkanlah akan wajahnya daripada api neraka Allah Taala. Summa yaqulu ba'da zalik, duduk tak lama tuan-tuan semua, janji tak saya minta dah. Duduk tak lama, dia pun katalah ya Rabbi, dia minta dengan Allah Taala. Ya Rabbi, hei Tuhanku, janji tak saya minta dah, lepas tu minta pula. Ya Rabbi, qarribni ila bil jannah, dekatkanlah aku ini ya Allah ya Tuhanku kepada pintu syurga Allah Subhanahu wa taala. Wahai Tuhanku, dekatkanlah aku ni ya Allah kepada pintu syurga ya Tuhanku. Fayaqulu, kata Allah, alaysa qad za'amta alla tas'alani ghairah. Tuhan kata ke dia, adakah aku ni, adakah mu telah kamu janji dah dengan aku, kalau aku beri kamu nikmat hak ni, mu tak saya minta dah nikmat lain daripada aku. Wailaka ibna adam ma aghdaraka. Tuhan kata kepada dia, bapa mu lagu ni minta, sedangkan mu janji tak saya minta dengan aku. Fala yazalu yad'u, maka hamba Allah akhir tubik dan neraka ni tuan-tuan semua, selalulah ia ni merayu-rayu doa dia pada Allah. Ya Allah, letaklah hamba di pinggir syurga ya Allah. Lalu Tuhan berkata, la'alli in a'taituka dzalika tas'aluni ghairah. Kalau aku beri kepada kamu nikmat mu nak hidup di pintu syurga tadi, depan syurga tadi, adakah mu boleh janji dengan aku tak saya minta dah hak lain? Fayaqulu la wa izzatuka la as'alaka ghairah. Ya Allah, aku berjanji, kalau mu beri kat aku hak ni ya Allah, aku tidak akan minta daripadamu akan nikmat-nikmatmu yang lain. Tak sih Tuhan, mu tak aku diberi syurga, aku tak sih minta. Fayu'tillaha min uhudin wa mawathiqa alla yas'alahu ghairah. Maka dia pun bagilah janji dia kepada Allah Ta'ala. Dia bagi janji gitu, janji gini. Ini janji aku ya Allah, aku tak saya minta denganmu dah Tuhan, selain daripadamu dekatkanlah aku letak di pintu, dekat dengan pintu syurga. Fayuqarribuhu ila babil jannah. Maka Tuhan pun letaklah dia letak di pintu syurga, dekat dengan pintu syurga. Fa idza ra'a ma fiha, bila dia tengok di pintu syurga ni, tengok nikmat-nikmat dalam syurga ni begitu banyak ni, orang yang akhir sekali keluar daripada api neraka ni, bila dia tengok nikmat banyak dalam syurga ni, sakata masya Allahu an yaskuta, maka dia pun dia beberapa lama hak dia rasa nak dia lah. Summa yaqulu, kemudian dia kata kepada Allah, Rabbi adkhilnil jannah. Ya Allah, ya Tuhanku, mintalah Tuhanmu masuk ke aku dalam syurga. Summa yaqulu awalaysa qad za'amta alla tas'alani ghairah. Tidakkah kamu telah sangka royak pada aku bahawa mu tak akan masuk, mu tak akan minta dengan aku dah. Wailaka ibna adam ma aghdaraka. Bapa mu ni anak Adam, bapa mu buat lagu ni. Fayaqulu ya Rabbi la taj'alni ashqa khalqika. Ya Allah, ya Tuhanku, kata hamba ini, janganlah engkau jadikan aku ini ya Allah hambamu yang paling celaka. Fala yazalu yad'u hatta yadhhak.
Dia minta dengan Allah siapa dia suka. Nah, bila dia suka Tuhan, bila dia suka azina lahu bid-dukhul, maka tuan-tuan semua Allah Taala izinkan dia ni untuk masuk. Bila dia masuk syurga, tuan-tuan semua, hamba Allah ni minta, fala yazalu yad'u, dia minta dah, sehinggalah Allah Taala suka dengan permintaan dia. Kemudian Tuhan izinkan dia masuk syurga. Bila dia masuk syurga, qila tamanni min kaza. Mu nak berangi-angi gapo berangi-angi lah. Mu nak minta gapo dengan aku, minta lah, kata Allah. Faya tamanna. Kawan ni pun berangi-angi lah. Gini, minta nak gapo. Sehingga habis hak dia minta, tuan-tuan semua. Fayaqulu hadza laka wa mithlahu ma'ah. Tuhan kata, hak mu minta semua aku belaka, aku ganda lagi gapo nikmat yang kamu nak tu. Qala Abu Hurairah, berkata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, wa dzalika ar-rajulu, orang laki-laki ni akhir ahlil jannati dukhulan, orang yang paling akhir masuk syurga di kalangan penghuni neraka Allah. Yang menarik di sini sahabat sekalian, Allah waktu ambil dia daripada neraka, mereka waktu ambil dengan perintah Allah Taala. Waktu ambil letak janji tak saya minta, waktu minta tu hawi pula. Minta, janji tak saya minta tu hawi pula. Janji tak saya minta tu hawi pula. Begitulah lembutnya Allah Ta'ala menerima permintaan hamba. Jadi tuan-tuan semua tak, walau macam mana sekalipun Allah Ta'ala bersifat dengan sifat Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim dan sebagainya ni, amat pemurah pengasihan ni. Orang yang terakhir sekali masuk syurga di kalangan penghuni neraka Allah Ta'ala pun tuan-tuan semua, Tuhan wika dia, mintalah mu nak minta gapo aku belaka kepada kamu. Bila Tuhan bagi belaka, Tuhan tambah ke dia sekali ganda lagi, tuan-tuan semua, di antara apa yang dia minta tadi. Ini tuan-tuan semua kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Khatul disebut oleh hadis Nabi kata, inna lillahi mi'atu rahmatin. Allah Taala dia kata ada 100 rahmat. Allah Taala ini ada 100 rahmat. Satu rahmat Allah Ta'ala bagi kepada seluruh kehidupan di alam dunia, berkongsi atas satu. Amo saya ke bini amo, tuan-tuan saya ke isteri anak-anak, tuan-tuan saya kepada kereta motor, kucing saya kepada anak. Semua bentuk saya atas dunia ni tuan-tuan berkongsi di atas satu saja. Yang baki lagi adalah 99 rahmat Allah Ta'ala sediakan kepada hamba-hambanya di hari akhirat kelak. Inilah untungnya kita menjadi umat Islam ini. Jadi kawan-kawan semua, Allah Ta'ala bagi seistimewa itu untuk lelaki yang terakhir keluar daripada neraka Allah menuju ke syurga Allah. Pokok pangkalnya ialah jaga iman kita. Jaga iman kita supaya kita mati dengan baik. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, tutuplah kehidupan, rekod kehidupan kami di alam dunia ini ya Allah dengan kesudahan yang baik. Kita doakan juga semoga almarhum Ustaz Datuk Haji Ismail Kamus yang meninggal dunia semalam, Allah Ta'ala letakkan dia di tempat yang terbaik di kalangan hamba-hamba Allah yang salihin. Dengan segala jasa-jasa yang dia buat di atas dunia ini, mudah-mudahan ianya menjadi satu bekalan dalam mizan hasanahnya pada hari yang tidak ada manfaat lagi akan harta dan segala pangkat darjat dan juga anak bina. Saya nak perhabis dalam 2 minit lagi kawan sekalian. Ada kaum yang masuk neraka kemudian dibawa keluar daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Tuhan kata, Nabi sebut, keluar daripada neraka man qala la ilaha illallah, orang yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah, wa man kana fi qalbihi minal khairi ma yazinu burrah, orang yang ada dalam hatinya daripada kebaikan walaupun sebesar biji-bijian. Dan keluarkan juga daripada neraka ini mana-mana orang mengucapkan kalimah la ilaha illallah yang ada dalam hatinya kebaikan sebesar biji gandum. Dan keluar juga daripada neraka ini orang mengucapkan kalimah la ilaha illallah walaupun dia ni ada dalam dirinya kebajikan walaupun sebesar zarah yang begitu kecil.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita semua daripada api neraka Allah dan tidak haramkan pada kita akan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang bimbangnya satu saja, iaitu kekal dalam neraka Allah Subhanahu wa taala sebab mereka ni kafir. Walladzina kafaru lahum naru jahannam, dan bagi orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka itu neraka jahanam yang mereka akan kekal dalamnya buat selama-lamanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita semua. InsyaAllah kawan-kawan, pada esok hari tersambung lagi pelajaran kita berkenaan dengan seruan-seruan di antara ahli syurga dan juga ahli neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan kita habis juga bab neraka Allah Subhanahu wa taala dalam kuliah kita pada esok hari. Kemudian kita akan sambung dengan tajuk berikutnya, tajuk terakhir kitab saya ni, iaitu berkenaan dengan syurga. Esok kita habis semua maklumat kita bab neraka, kemudian kita pindah pada tajuk syurga. Biiznillah, insya-Allah tak lama lagi akan habislah kitab ini. Kitab ni kawan-kawan cukup bagus untuk kita kongsi bersama akan ilmunya daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat manfaat. Ingat tuan-tuan, hari ini hari Jumaat. Banyakkan berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita akan mendapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa tuan-tuan sekalian baca doa. Jangan lupa baca suratul Kahfi. Tuan-tuan sekalian, jangan lupa hari ini hari Jumaat banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua sukses, sejahtera sentiasa. Dan untuk menjadi insan yang ikhlas, tuan boleh tengok contoh yang saya sebutkan dalam tazkirah saya tadi. Cuba tuan-tuan tonton satu klip video yang ditulis saja tajuk di situ, Aznan Lelo, yang telah memberi satu motivasi yang baik kepada kita sekalian untuk menjadi insan yang ikhlas. Saya rasa, saya yakin bila tuan-tuan tonton rakaman Aznan Lelo tadi, tuan-tuan akan terasa aku ini ikhlas ataupun tidak. Kehebatan Tuhan bagi pada hamba Allah yang berasal daripada Medan Sumatera ini boleh jadi menjadi satu sumber inspirasi kepada kita sekalian untuk menjadi insan yang ikhlas, yang tidak tamak kepada harta-harta keduniaan. InsyaAllah bertemu lagi pada pagi besok jam 6.45 pagi bersama saya Ustaz Saibon bin Ismail. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wa adkhilnal jannata bighairi hisabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma barik lana fi auladina wa la tadurruhum waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim 'alaina ya Allah bi su'il khatimah. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية. اللهم اغفر المرحوم الأستاذ داتو إسماعيل قاموس. اللهم اجمعنا معهم في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اجعلنا يا الله jadikanlah kami, kedua orang tua kami, seluruh ahli keluarga kami, para guru kami, orang-orang yang buat baik kepada kami, hamba-Mu dimerdekakan daripada api neraka-Mu ya Allah dengan barakah bulan Ramadan yang mulia ini. Jadikanlah hamba ya Allah dan juga pendengar-pendengar hamba di kalangan hamba-Mu yang suka membaca Al-Quran dan melakukan amal-amal kebajikan, agar kami sejahtera kehidupan kami di dunia yang sementara ini dan juga di hari akhirat yang berpanjangan. Ya Allah, ya Tuhan kami, merdekakanlah kami daripada api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, rezekikanlah kepada kami untuk menikmati kesudahan yang baik di akhir hayat kami, husnul khatimah, wala takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Janganlah Kau akhiri hidup kami ya Allah dengan kesudahan yang tidak baik. Ya Allah, ya Tuhan kami, angkatkanlah daripada kami segala bala bencana musibah,
musibah yang menimpa kami ini, ya Allah, agar kami dapat hidup dalam keadaan aman dan sejahtera, kembali hidup normal seperti sedia kala. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kehidupan kami, satukanlah hati-hati kami, merdekakanlah semua kami daripada api neraka-Mu ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum, taqabbal ya karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.